Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan tajuk utama untuk malam ini. Isu Thai Hot Guys penganjur tidak hormat bulan Ramadan. Juga murid perempuan maut digilis trailer. Seorang murid perempuan berusia 9 tahun maut akibat digilis trailer ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah di Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Murni Mamat berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kemalangan itu pada 11.25 pagi tadi. Beliau berkata kemalangan tersebut melibatkan sebuah trailer yang melanggar motosikal dinaiki mangsa bersama seorang wanita berumur 54 tahun dan seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun. Wanita yang juga pengasuh kepada kedua-dua kanak-kanak tersebut mengambil mereka di sekolah dan dalam perjalanan pulang. Pengasuh dan kanak-kanak lelaki tersebut masing-masing cedera ringan manakala kanak-kanak perempuan maut di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya manakala wanita dan kanak-kanak lelaki itu dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Heshtar Kelang untuk rawatan lanjut. Raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 23 hari bulan Mac 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengisytiharan tarikh mula puasa Ramadan bagi tahun 2023 bersamaan 1440 Hijrah oleh penyimpan Mahkamah Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, dan berdasarkan pengisytiharan tersebut umat Islam akan bermula berpuasa pada esok Khamis 23 Mac. Jadi selamat berpuasa diucapkan kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Baik, terdahulu cerapan hilal atau anak bulan Ramadan dilakukan di 29 lokasi di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, cerapan hilal Ramadan dilaksanakan di Menara Kuala Lumpur. Pencerapan anak bulan diketuai Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Profesor Madya Luqman Abdullah. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mukhtar, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail dan ahli-ahli jawatankuasa melihat anak bulan Wilayah Persekutuan. Cerapan hilal dilakukan bermula pukul 7.30 malam hingga 7.45 malam dan Majlis Raja-Raja bersetuju kaedah menetapkan tarikh permulaan puasa berdasarkan ruqyah dan hisab. Baik, penganjuran acara pembukaan sebuah kelab melibatkan kumpulan Thai Hot Guy adalah bertentangan dengan ajaran Islam serta tata susila masyarakat. Dalam satu kenyataan hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata penganjuran acara berkenaan dalam suasana umat Islam menyambut ketibaan bulan Ramadan juga amat mendukacitakan serta tidak bertanggungjawab. Susulan itu, beliau telah mengarahkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan ke atas penganjuran itu. Tegas beliau, selaku pihak berkuasa agama di Wilayah Persekutuan, Jawi tidak akan berkompromi dengan sebarang perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Baru-baru ini tular di media sosial berkenaan penganjuran pembukaan sebuah kelab privasi melibatkan kumpulan Thai Hot Guy yang akan berlangsung hujung bulan ini di Ibu Negara. Ia turut mendapat kecaman warganet dan menyifatkan tindakan itu biadab dan tidak menghormati bulan Ramadan. Dalam pada itu, Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Azman Abidin dalam satu kenyataan hari ini berkata premis yang menganjurkan acara hiburan yang mengundang pelayan lelaki berbadan sasa dari Thailand berpakaian wanita itu tidak mempunyai lesen hiburan.
Beliau berkata hasil siasatan awal dari pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL mendapati premis tersebut adalah dilesenkan sebagai restoran kepada syarikat Beijing Nine Sendirian Berhad. Bagaimanapun, lesen restoran syarikat terbabit telah pun tamat pada 4 Februari 2021 yang lalu. Premis itu juga tidak mempunyai lesen hiburan dan juga tiada sebarang permohonan lesen hiburan atau permohonan untuk menjalankan aktiviti hiburan. Di BKL juga dalam proses semakan untuk mengambil tindakan penguatkuasaan sekiranya terdapat sebarang pelanggaran peraturan dan syarat-syarat oleh penganjur. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Komeng berkata pihak yang terbabit dengan penganjuran persembahan Thai Hot Guy bagi majlis pembukaan sebuah bar di ibu negara akan dikenakan tindakan undang-undang. Menurut beliau, kementerian menolak sekeras-kerasnya dan tidak akan sesekali menyokong sebarang penganjuran program lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini. Menurut beliau, walaupun isu berkenaan dianggap terpencil, namun kerajaan berpendirian tegas memerangi LGBT. Tegas beliau, mana-mana pihak yang melanggar dasar kerajaan, mereka akan diambil tindakan mengikut lunas undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selepas ini, imarah bulan Ramadan, agensi agama perlu lebih kreatif. Agensi agama perlu lebih kreatif untuk menarik penyertaan lebih ramai umat Islam dalam mengimarahkan bulan Ramadan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, usaha tersebut bukan sahaja menyuntik semangat umat Islam untuk menggandakan amalan di bulan mulia, malah mengeratkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat Malaysia Madani. Istimewanya program Ihya Ramadan tahun ini, JAKIM bersama Mawib, Jawi, Yadim, Yapim dan Yayasan Wakaf Malaysia tampil dengan program turun padang iaitu jejak du'afa bagi menyantuni golongan memerlukan. Saya ingat yang ini antara satu usaha yang barulah yang kita buat. Hasrat dia ialah untuk kita kenal pasti golongan yang memerlukan bantuan tadi itu di kalangan para asnaf, dan ini memberi peluanglah untuk mendekatkan agensi agama ni dengan golongan miskin yang kita sebut yang memerlukan bantuan tadi itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran sambutan Ihya Ramadan peringkat kebangsaan tahun 2023 1444 Hijrah di Putrajaya. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Dalam majlis sama, Yayasan Wakaf Malaysia turut menyampaikan sumbangan kepada Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerdil Malaysia dan Jabatan Kebajikan Daerah Gombak dengan jumlah keseluruhan RM23,000. Sebagaimana kelaziman sebelum ini, program Ihya Ramadan menyajikan pelbagai aktiviti ibadah seperti solat tarawih, bertadarus, majlis khatam Al-Quran dan Qiyamul Lail perdana. Kerajaan Negeri Terengganu tidak mempunyai halangan sekiranya masjid dan surau di negeri ini mahu menjemput imam luar negara sepanjang bulan Ramadan. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata kerajaan negeri terbuka untuk golongan itu mengimamkan solat tarawih di mana-mana masjid dan surau berkenaan. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri berkata kebenaran itu masih tertakluk kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Ini kerana imam luar negara terbabit tetap perlu memiliki tauliah sah dikeluarkan Badan Agama Negeri terbabit. Ya, itu kena tanya Maidam lah, ada ke tidak permohonan tu sebab tidak diuruskan oleh pihak kerajaan negeri secara terus. Ya, secara umumnya begitu, tapi bergantung kepada tapisan lah yang dibuat oleh pihak Maidam. Beliau ditemui pada majlis penyampaian bantuan one-off kepada 141 imam dan bilal di bawah skim Muballigh di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu hari ini. Sementara itu, beberapa imam dan bilal yang ditemui melahirkan rasa bersyukur menerima bantuan tersebut yang tiba tepat pada masanya sehari sebelum ketibaan bulan Ramadan. Yang pertamanya, terima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana dapat memberi satu pengiktirafan atau penghormatan kepada Imam Bilal di negeri Terengganu ni lah, khususnya di bawah skim Muballigh. Yang sekarang ni ada berapa orang, selama lebih kurang 100 lebih
di bawah skim Bali ini yang pada hari ini tidak dapat bantuan one off. InsyaAllah dapat sedikit sebanyak dapat memberi keselesaan kepada Imam Bilal di negeri Terengganu, insyaAllah. Sebagai penghargaan kepada Imam Bilal yang selama ni bertugas mengimarahkan masjid, dan terima kasih juga kepada kerajaan kerana mengiktiraf kewujudan ataupun peranan Imam Bilal di bawah skim Mubalik ini, yang mungkin tugasan kita lebih kurang sama saja. Cumanya adalah sedikit penghargaan daripada pihak kerajaan, dan insya-Allah diharapkan pada masa-masa akan datang diteruskan lagi, insya-Allah. Setiap imam dan Bilal berkenaan menerima bantuan sebanyak RM200 daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Buat pertama kali, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB memperkenalkan 3 kadar zakat fitrah untuk bulan Ramadan tahun ini. Selain mengekalkan kadar RM7 bagi setiap umat Islam di negeri itu, MUIB turut memberi pilihan kepada mereka yang berkemampuan menunaikan zakat fitrah berdasarkan jenis beras yang digunakan. Ketua Pegawai Eksekutif MUIB, Datuk Ahmad Hairi Husin berkata kadar itu diputuskan selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Pahang. Kadar zakat fitrah negeri Pahang bagi tahun 1444 Hijriah bersamaan 2023 Miladiah dengan kadar RM7 merujuk kepada Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang. Kadar minimum zakat fitrah yang diwajibkan dibayar oleh setiap rakyat Pahang adalah RM7 dan digalakkan yang menggunakan beras wangi atau yang seumpama dan setara sebanyak RM14 dan yang menggunakan beras basmati atau seumpamanya dan setara sebanyak RM21. Datuk Ahmad Hairi turut memaklumkan urusan pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan pada permulaan Ramadan melalui 934 amil yang sudah ditauliahkan MUIB. Katanya pembayaran melalui amil yang tidak ditauliahkan adalah tidak dibenarkan dan mereka yang menyamar sebagai amil zakat boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 38 Enakmen Kesalahan Syariah 2013. Jelasnya selain menunaikan zakat fitrah melalui amil dilantik, ibadah itu juga boleh dilakukan secara dalam talian di e-zakat MUIB. Sementara itu, MUIB juga akan mengagihkan bantuan menyambut Ramadan kepada lebih 10,000 ketua isi rumah membabitkan peruntukan RM4.6 juta. Katanya RM4.2 juta turut disediakan MUIB untuk diagihkan kepada 682 masjid dan surau yang mendapat kebenaran menunaikan solat Jumaat. MUIB juga akan mengagihkan bantuan tahunan Aidilfitri kepada 16,893 ketua isi rumah dengan peruntukan berjumlah RM7.8 juta serta bantuan Aidilfitri kepada saudara baru berjumlah RM1.5 juta membabitkan 8,627 penerima. 364 pelajar asnaf di seluruh Malaysia menerima sumbangan berupa barangan keperluan sekolah. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zamri Zainal Abidin berkata, sumbangan itu termasuk pakaian sekolah dan wang tunai membabitkan keseluruhan nilai berjumlah RM54,500. Menurut Zamri, program itu dilaksana dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN dan Persatuan Kebajikan Islam Perkis. Yadim telah berkolaborasi dengan Persatuan Kebajikan Islam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN untuk mengagihkan sejumlah RM54,500 Malaysia yang dikutip ataupun dikumpulkan daripada kalangan kaki tangan yang juga ahli perkis, ya. Dan perkara ini ataupun jumlah ini akan diagih-agihkan kepada para pelajar sekolah yang berupa bentuk barangan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Kebajikan Islam yang mewakili Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Muhammad Husni Muhammad Nur berkata, sumbangan ini bertujuan dalam meringankan beban mereka dalam berdepan kenaikan harga barangan asas dan kos sara hidup yang semakin meningkat.
So program ini sebagaimana kita cuba untuk buat setiap tahun lah untuk sama kita menyumbang balik kepada masyarakat lah. Kita buat kutipan dan menyampaikan kepada golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian kepada media selepas selesai majlis penyerahan barangan keperluan sekolah di Kompleks Islam Putrajaya pagi tadi. Seramai 6 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak telah hadir bagi menerima bantuan itu. Saya berterima kasih kepada pihak JADIM kerana memberi bantuan kepada saya. Ia dapat meringankan beban saya sedikit. Perasaan saya adalah saya sangat berterima kasih kerana dengan bantuan ini dapat memudahkan saya bersekolah dan dapat juga membantu orang-orang yang kesusahan. Dalam pada itu, sempena bulan Ramadan ini, Yadim akan mengadakan program Singgah Sahur bertujuan membantu orang ramai untuk bangkit bersahur dan memberi bantuan bentuk makanan dan lain-lain. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM, Muhammad Khair Ngadirun dilantik sebagai pengerusi TV Al-Hijrah. Penyampaian watikah pelantikan itu disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar hari ini. Penyampaian watika tersebut berlangsung di Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah di Ibu Negara. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris. Menurut Muhammad Khair, dengan pelantikan ini, beliau akan berusaha untuk menjadikan TV Al-Hijrah kekal relevan dengan mengembangkan program-program kerajaan masyarakat madani dan program Al-Falah. Kita telah berbincang melihat bagaimana kita boleh terus memastikan TV Al-Hijrah berjaya. Antara perkara yang kami utamakan adalah pertama untuk memastikan bahawa program kerajaan masyarakat madani akan terus diperkembangkan. Dan yang kedua, kita juga ingin memastikan bahawa program Al-Falah yang dibawa oleh Menteri Agama kita di bawah JAKIM juga akan terus disebarluaskan. Turut dilantik menjadi ahli lembaga pengarah TV Al-Hijrah ialah Datuk Hakimah Muhammad Yusof, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Zulkarnain Abdullah, Syamsul Kamar Abdul Rani, Azizuddin Ahmad dan Amran Idris. Baik, selepas ini Perdana Menteri tiba di Arab Saudi. Masih bersama berita Al-Hijrah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Jeddah sempena lawatan rasmi ke Arab Saudi atas jemputan Putera Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang juga Perdana Menteri Arab Saudi. Kunjungan yang bermula hari ini hingga Jumaat itu merupakan lawatan rasmi sulung beliau ke Arab Saudi selepas menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Terdahulu, Datuk Seri Anwar bersama isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah pada 6.40 pagi waktu tempatan dengan disambut Gubernur Jeddah Putera Saud bin Abdullah bin Jalawi As-Saud. Turut sama dalam lawatan ini Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama delegasi lain kemudian terus berangkat ke Mekah bagi melaksanakan ibadah umrah. Datuk Seri Anwar kemudiannya dijangka menerima kunjungan hormat Setiausaha Agung Persatuan Kerjasama Islam OIC Hisin Ibrahim Taha dan Setiausaha Agung Liga Dunia Islam Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa hari ini. Perdana Menteri pada malam ini turut dijadual menunaikan solat tarawih malam pertama Ramadan di Masjidil Haram di Makkah. Sepanjang lawatan rasmi 3 hari ini, Perdana Menteri juga dijadual menghadap penjaga 2 masjid suci dan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud dan Putera Mahkota Muhammad Salman Abdul Aziz As-Saud yang juga Perdana Menteri Arab Saudi di Istana As-Salam. Lawatan itu dalam masa sama mencerminkan hubungan istimewa dengan Arab Saudi selain memberi peluang kepada kedua-dua negara untuk meningkatkan jalinan kerjasama dua hala bertunjangkan kepentingan bersama dalam pelbagai bidang. Arab Saudi merupakan rakan dagang terbesar dan sumber import terbesar Malaysia di rantau Asia Barat. Pada tahun 2022, jumlah dagangan dua hala dengan Arab Saudi mencecah 45.52 bilion ringgit.
peningkatan sebanyak 159.2% berbanding 17.56 bilion ringgit pada tahun 2021. Selepas kerajaan Taliban melarang pelajar wanita menyambung pengajian ke universiti, kini pendidikan Islam menjadi talian hayat untuk wanita Afghanistan. Di madrasah-madrasah, pelajar wanita bukan hanya diajar ilmu agama tetapi subjek pendidikan moden seperti sains dan matematik selain pengajian bahasa termasuk bahasa Inggeris. Ikuti butiran lanjut bersama koresponden berita Al-Hijrah Said Azwan Said Ali yang berada di negara konflik itu sejak Isnin lalu. Umum tahu akan isu akses pendidikan wanita Afghanistan yang sering diputarkan media antarabangsa. Kerana isu akses pendidikan, Afghanistan seolah-olah dipinggirkan dunia dan negara baru keluar dari 40 tahun belenggu peperangan itu nampak seperti tiada harapan. Realitinya di madrasah, pelajar wanita seawal usia 7 tahun hinggalah ke 14 tahun pengajian turut diajar dengan subjek pendidikan moden. Perkara itu diakui seorang pelajar wanita yang berusia 19 tahun di sebuah madrasah di Nangarhar. زوج قرآن تفسير حديث فقه منطق فلسفه وغيره نور اسلامي كتابونه وایم او دی ور همدارنګه پښتو دري انګلیش ساينس ریاضي دا کتابونه وایو دی پسې بیا یو معلمه جوړېدل غواړم او دعوتګر جوړېدل غواړم. Pastana berkata, pendidikan Islam tetap dibenarkan di Afghanistan, tapi ia hanyalah penyelesaian jangka pendek untuk wanita Afghanistan. د افغانانو خو لپاره توقع دا د ټول هیواد او ټول ملیشیا څخه چې دلته ډېر بې وزله خلک د هغوی سره مرسته وکړي، همدغه رنګ تعلیم په هکله باندې نور ستونزو کې ورسره مرسته وکړي او هغوی مشکلات حل کړي د ښځو لپاره. Pastana antara penerima mushaf Al-Quran tajaan Yayasan Amal Malaysia melalui projek wakafnya di Afghanistan. NGO itu menyerahkan 22,000 mushaf Al-Quran di Afghanistan pada Ramadan tahun ini hasil sumbangan rakyat Malaysia. Projek wakaf Al-Quran itu adalah sebahagian sasaran 1 juta Al-Quran wakaf yang akan diagihkan di seluruh dunia oleh NGO Malaysia itu dalam menyemarakkan pendidikan umat Islam. Yang mana program wakaf Al-Quran ini adalah satu program untuk kita membina generasi Al-Quran. Kita mendidik mereka untuk menjadi orang yang celik Al-Quran. Yang mereka ini akan menjadi orang yang akan memimpin umat Islam di bumi Afghan ini. Allah Akbar. Hakikatnya, pendidikan Islam kini menjadi talian hayat sementara untuk wanita Afghanistan menimba ilmu dan meneruskan kehidupan dengan cara mereka. Pun begitu, isu pendidikan wanita akan terus menjadi duri dalam daging dalam hubungan Afghanistan dan masyarakat dunia jika ia tidak diselesaikan segera. Selepas 18 bulan pemerintahan Taliban di Afghanistan, masyarakat dunia khususnya negara-negara Islam perlu mencari pendekatan berbeza untuk meyakinkan Emiriah Islam Afghanistan dalam isu hak asasi wanita dan tidak terperangkap dengan dakwah Islamofobia Barat yang hanya menunjukkan salah dari mencari jalan perselesaian di negara bergolak Afghanistan. Seharusnya isu ini tidak menjadi sebab untuk Afghanistan terus dipinggirkan. Mereka perlu terus diberi sokongan, terutamanya di kalangan negara-negara Islam di dunia. Saya Azwan Syed Ali melaporkan daripada Nangarhar, Afghanistan untuk Berita TV Al-Hijrah. Ahli politik sayap kanan Denmark yang mencetuskan kontroversi serum ini Rasmus Paludan dihalang dari memasuki United Kingdom UK selepas mengancam untuk membakar naskah Al-Quran di Wakefield. Pengasas parti anti-Islam itu juga disenaraikan dalam pemerhatian immigration dan indeks amaran UK. Memetik laporan BBC, Paludan dilaporkan merancang untuk membakar naskah Al-Quran itu di dataran awam di bandar West Yorkshire minggu ini. Tindakan itu sebagai reaksi balas selepas 4 murid di sebuah sekolah Wakefield digantung persekolahan kerana membuat kerusakan pada naskah Al-Quran yang dibawa oleh rakan mereka. Terdahulu dalam video yang disiarkan di Twitter pada Ahad, Paludan berkata beliau akan pergi ke bandar berkenaan untuk menentang kuasa tidak demokratik UK dan berhasrat untuk membakar Al-Quran sempena Ramadan. Paludan sebelum ini dipenjarakan di Denmark kerana kenyataannya yang penuh kebencian dan perkauman. Ahli Parlimen Buruh untuk Wakefield, Simon Lightwood, membangkitkan kebimbangan Isnin lalu mengenai potensi tindakan Paludan. Lightwood menyifatkan Paludan adalah seorang yang berbahaya yang tidak sepatutnya dibenarkan masuk
ke United Kingdom. Januari lalu dia membakar senaskah Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm sehingga mencetuskan protes di beberapa negara yang mengecam tindakan biadab itu. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam negara dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adhiman Marzi, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.